Okay, kita masih dalam chapter 6, slope and deflection. Cuma kali ini kita akan sentuh tentang moment area method. Okay, kita akan sentuh tentang moment area method. Apa dia moment area method? Moment area method based on properties of elastic curve and bending moment diagram, suitable to use for determining deflection and slope at a particular point. Also suitable for beam with different cross section. Okay, there are two important theorem used in this method. Okay, ada dua theorem yang kita akan gunakan dalam method ni. Okay, first theorem is this equation forms the basis for the first moment area theorem. Okay, theorem yang ni dia berdasarkan kepada slope. Okay, kepada slope. Okay, contoh kat sini ada beam daripada A ke B. So, slope yang kita akan dapatkan adalah slope daripada A ke B lah. Slope A ke B. Ataupun kita juga boleh tulis slope B slash A. Maksudnya, slope dari ke B daripada A. Okay, tak kisahlah macam mana kamu tulis. Okay, yang penting kamu kena faham lah. Penulisan kamu tu merujuk kepada apa. Okay, seperti juga Macaulay. Okay, Macaulay tu first kita akan dapatkan moment equation. Okay, moment equation. Okay, so nanti moment area method pun akan benda yang sama. Okay, kita akan ada moment equation, kita akan ada slope equation, kita akan ada deflection equation. Cuma caranya kalau sebelum ni kita pakai integration, daripada moment kita integrate dapatkan slope function, kemudian kita integrate lagi sekali, kita dapatkan deflection function. Deflection function. Apa yang dimaksudkan moment adalah pada gambar rajah moment nanti kita akan ambil area pada moment, pada gambar rajah moment. Kita akan ambil area pada gambar rajah moment. Contoh area inilah seperti yang kita ambil area dia. Pada gambar rajah moment tu nanti kita akan kira area dia. Area pada diagram dia. Kita akan kira area pada diagram dia. Macam ni. Dan kita juga kena tahu dia punya curve, curvature dia. Jadi ada beam, contoh beam yang seperti dalam rajah ni. Kita ada load, ada load ni dia bagi sebarang je lah, dia tak tulis UDL ke, point load ke. Dia bagi dalam beban yang tidak seragam. Ada beban, maksudnya ni bukan nak tunjukkan beam seragam ke, point load ke, moment ke. Cuma dia nak menunjukkan ada beban. Bila ada beban, apa yang terjadi, kita kena lukis curvature dia lah. Curvature dia mungkin akan jadi beam ni akan melendut. Beam akan melendut. Melendut macam ni lah. So first starting and bila pin macam ni akan ada slope. Akan ada slope. Kemudian bila naik nanti dia akan ada slope. Sebenarnya pada setiap curvature ni ada slope, tapi slope yang berbeza-beza lah. Slope yang berbeza-beza. Slope yang berbeza-beza. Slope. Ada slope. Next slide. Ada slope macam kat bawah ni lah, ada dua slope. Dan setiap curvature ni, setiap bahagian ni ada slope yang berbeza. Ada slope yang berbeza mengikut arah X nanti. Kamu akan masuk arah. Kamu akan masukkan X dia juga. Berapa nilai X, curvature dia akan berbeza, slope dia akan berbeza, deflection pun akan berbeza setiap nilai X. Kini yang dijelaskan tadi lah. Any point L length is located to the left of any point of R. So every length is calculated from left side. Macam ni. Left side. X dari kiri. Semua akan dikira daripada kiri. The difference of slope between the point L and R is equal to the area.
Okay. Difference of slope. Okay, ni difference of slope ni kat sini ada slope. Okay, berapa sudut dia. Dan dekat right side pun ada slope. Berapa sudut dia. Okay. Dia akan berbeza lah. Okay, bergantung kepada load yang digunakan, dekat mana kedudukan load, berapa nilai dia, berapa panjang span ni, itu akan memberi kesan kepada slope. Okay. Okay, macam tadilah dia area of moment. Dah dapat nanti gambar rajah moment, kita akan kira dia punya area tu akan memainkan peranan untuk menentukan dia punya slope ataupun deflection. Okay. We also know that the elastic curve is EI d kuasa 2y over dx kuasa 2. Ini kita belajar daripada Macaulay. Okay. Kita kena hafal lah formula ni. Okay. Bila kita nak tukar m kepada EI d kuasa 2y over dx kuasa 2. Okay. Daripada formula ni, bila kita juga boleh tulis. Okay. Kita boleh juga tulis okay, daripada sini, okay, kita tahu theta yang bersamaan dengan dy over dx. Okay. Jadi kamu tengok kat sini yang bawah ni kuasa 2 dia dah hilang. Pasal apa? Okay. Bila kita bukan kamikan, kita gantikan theta tu. Okay. Theta ni yang ni kita gantikan sebagai theta. Okay. Yang ni d kuasa 2y dx. Okay, sekarang ni dy dx kita gantikan sebagai theta. Jadi dia akan jadi d theta. Okay. Dia akan jadi d theta dx. Okay, dia akan jadi d theta dx. Theta ni dah dy dx. Dah double. Dah sekali dah. Jadi benda ni adalah 2 kali. D kuasa 2. dx kuasa 2. Ini 2 kali. Jadi dy dx dah sekali. Kemudian nak sekali lagi. Letak lagi d theta dx. Ni bersamaan dengan ni lah. Sama. Okay, benda ni sama. Ini adalah sama. Okay. Sebab tu kamu dapat tengok bentuk dia sekarang dah berubah. EI d theta over dx. Juga sama dengan n. Okay. So, EI kita pindahkan sebelah. Jadi d theta m over EI. EI dah pindah sebelah. Pindah sini. Ini dah pindah sini. Darab di seberang jadi bahagi. D theta. X ni daripada bahagi. Bila pindah seberang, dia jadi darab lah. Okay, dia jadi darab. Okay. D theta m over EI darab dengan dx. Okay, dx. Jadi, next adalah, ini dia punya formula dia lah. Formula dia. Next adalah, kita nak hilangkan d. Ini ada kat depan ni ada d. Okay. Kita nak hilangkan d ni macam biasa kita kamiran. Kita buat kamiran. Okay. Kita buat kamiran sebelah kiri. Jadi, bila dah kamirkan sebelah kiri, kita integration maksud saya tadi, kamiran. Kita integrate sebelah kiri. Bila kita integrate sebelah kiri, kita kena integrate sebelah kanan. Sebab tu dia punya sini tinggal theta saja. Sebab dia dah masukkan integrate. Okay. Dah masukkan integrate. Okay, ini integrate d. Bila integrate d ni, okay, sini integrate, sini d. D ni maksudnya differentiate. Okay, kamu jangan kamu dah belajar matematik D ni sebenarnya adalah differentiate, pembezaan. Okay, differentiate, pembezaan. Okay, sekali pembezaan, sekali kamiran, dia akan jadi sama. Ataupun dia hilang. Dia hilanglah dia punya kamiran ataupun pembezaan. Differentiate, sini adalah integrate. Okay, integrate, differentiate. So, ini akan hilanglah dua ni.
Okay, tinggal theta saja. Sebab tu kamu tengok ini tinggal theta saja. Okay, tinggal theta saja. Okay, sama dengan bila kita dah kamirkan, so sebelah ni kita kamirkan, sebelah ni kita kamirkan, sebelah ni pun kita kena kamirkan lah. Okay, jadi kena seimbang. Kamir sebelah kiri, kena kamir sebelah kanan. Okay, itu yang kita letak macam ni. Tapi EI ni kita keluarkan sebab EI tu dia adalah constant. Okay, constant kita boleh keluarkan daripada kamiran sebab dia tak memberikan impact kepada kamiran. Okay, yang memberikan impact adalah M. Okay, M ni akan memberikan impact kepada kamiran. EI ni kamu nak letak sebelah kiri, sebelah kanan ni pun boleh, nak letak di luar kamiran ni pun boleh. Tapi kalau letak dalam, kamu letak dekat bawah M ni, M over EI, dia tak memberikan impact. Jadi disebabkan dia tak memberikan impact, disebabkan dia constant, kita boleh keluarkan letak macam ni. Dia sama. Terpulang kepada kamu nak letak macam ni. So sebelum ni kita dah belajar dalam Macaulay, slope slope ke bawah ni positif, slope ke atas negatif. Tapi itu daripada garisan 180. Contoh macam ni, ni positif. Tapi kali ni slope kamu nanti yang positif tu, kalau kita ambil daripada D tu, dia akan dapat daripada D lah. Bukan daripada kosong-kosong. Ni kosong-kosong kan. Slope kosong-kosong. Kemudian kalau dia ke bawah ni positif. Sorry, ke bawah ni negatif kalau Macaulay. Kalau ni dia akan jadi positif lah daripada, sebab dia daripada C, dia naik ke atas. Sorry. Kena erase. Ini salah. Kalau Macaulay je, ke bawah ni negatif. Kalau apa ni, tajuk ni moment area method, dia kira daripada C. C ni kita akan buat slope dia. Kita akan buat slope dia C. Kemudian ke mana D. D ni kita tarik pula slope dia sampai silang dengan slope C ni tadi. Tapi slope dia akan dikira daripada C. So kita naikkan ke atas. Naik ke atas maksudnya positif sebab dia lawan jam. Arah untuk slope ni ke atas adalah positif. Ataupun lawan jam adalah positif. So positif kalau dapat. Kalau macam ni daripada C. Daripada C kita buat garisan. Kita buat garisan C. Ini garisan C. Kemudian garisan D. Kita nak ke D kan. Daripada C. Daripada C maksudnya kita buat slope tu pun daripada C. Macam ni. Sorry. Itu daripada D. Daripada C ni C. Jadi C ni kat sini. Arah jam. Arah jam untuk slope adalah negatif. Kemudian adalah yang seterusnya adalah theorem 2. Theorem 2, the vertical deviation of tangent at point A on the elastic curve with respect to the tangent extended from another point B equal the moment of the area under the M over EI diagram between these 2 points A and B. This moment is computed about point A where the vertical deviation T A from B is to be determined. Tapi T ni maksudnya theorem 2 ni is to determine the deflection. To determine the deflection. T ni nanti to determine dia punya deflection. Contoh contoh kat sini ada satu rasuk daripada A ke B. Ada roller, ada pin. Nanti kita akan lukiskan dia punya curvature. Macam biasa kita akan lukiskan dia punya curvature. Dan kita akan lukiskan dia punya garisan lah. Macam kita lukiskan slope juga.
Okay, macam kita lukiskan slope juga. Okay, ni kita lukiskan garisan. Kita tulis dia sebagai 10A. Kemudian dia nak dekat B, so kita ni B dekat B, dekat A. So dekat A, dekat B kita buat slope. Okay, kita buat garisan, bukan slope. Kita buat garisan macam slope. Dan kita garis straight ke belakang dan ke depan. Kalau dia, okay, teruskan depan sampai melintasi. Tapi ini soalan ni dia dah tahu dia akan cross sebelah kiri, so dia terus ke bawah sebelah kiri dia. Okay, untuk beginner kamu garis dia depan ke belakang. Okay. Okay, sebab kita nak tahu dekat mana dia cross. Okay, kalau ni soalan ni dia dah example ni dah tahu kat mana nak cross, dia terus garis ke belakang saja. Okay. Ini pun sama, dekat point A dia buat garisan yang tangent dengan A, dia gariskan. So antara ini ada deflection. Deflection ni dia vertical punya different. Jadi dekat point A, kat sini, kemudian tadi kamu gariskan daripada point B, kita gariskan tangent ke point B. Kita gariskan tangent ke point B macam ni, kiri dan belakang. So kita akan dapat ke point A kat belakang ni. Okay. Dia punya deflection adalah vertical punya distance. So ni adalah vertical punya distance. So kamu nampak dia tulis T A B. Okay. T A stroke B. Okay. Ni dia. Okay. Ini adalah T A ke B. Okay. T A ke B. Berapa dia punya berapa kawasan dia yang involve inilah. Ini kawasan yang involve lagi. Okay. Okay. So apa formula dia? Formula dia kamu nampak kat sini ada X. Okay. Ada X. Tadi kita balik semula untuk refresh balik slope. Okay. Kita balik untuk refresh slope. Slope adalah 1/EI integrate moment function dx. Function dx. Moment dx. Tak ada X kat sini. Untuk deflection, yang ni untuk slope. Untuk deflection, kat sini ada X. Itu saja beza dia. EI kamu boleh letak belakang integrate. EI kamu boleh letak belakang integrate. X ni apa? X ni adalah dia punya centroid. X ni adalah dia punya centroid. Centroid. Nanti kita kena tentukan. Untuk area ini, centroid dia dekat mana? Centroid X. Centroid X. Bukan centroid Y, centroid X. Kita kena tentukan centroid X untuk dimasukkan dalam formula ni. So, yang ni kena hafal lah. Dua formula yang kita dapat hari ni. Ini yang kedua. Yang ini kena hafal lah. Ini satu. Ini tadi pun kena hafal. Formula ni pun kena hafal lah. Formula ni. Ini satu. Yang tadi kedua. Theta equal to 1/EI integrate M function M. Yang kedua adalah T A stroke B. Centroid X integrate M/EI ataupun T A stroke B sama dengan centroid X/EI function M. EI ni dia boleh keluarkan. Boleh letak sebelah sini. Dua kena hafal. Tadi ada tentang area. Ada tentang area. Dekat sini ada tentang area kan. Dia nak tahu centroid X. Dia nak tahu centroid X berapa. So, centroid X ni dia ke mana? Dia nak A ke B. So, ke B ni kita nak tahu dia punya X dia berapa.
Bila centroid ni, kita nak tahu dia ke B lah. Ke B, A ke B. Okey, macam mana nak kira centroid? Okay, centroid ni kalau kamu tahu rectangular, kalau rectangular tu dia tengah-tengah lah, dia tengah-tengah. Dan kalau dia square pun tengah-tengah, pun tengah-tengah. Kalau dia bulat pun tengah-tengah. Okay, kalau segitiga, kalau segitiga dia adalah, kalau dia sudut tepat dia kat sini, untuk segitiga dia 1/3 dari tempat yang sudut tepat ni, 1/3. Yang ke tirus ni adalah 2/3. Okay, ini 1/3 jarak, ini 2/3. Ini 2/3 daripada jarak. Sama juga, tapi kita nak pakai X kan, yang ni je lah. Sama juga nak cari dia punya centroid Y daripada yang sudut tepat 1/3. Okay, sampai Y, tapi walaupun Y ni kita tak guna, 2/3. Centroid dia kat mana? 1/3, 1/3 kat sini. Okay, kalau nak kira centroid dari kiri 2/3, kalau nak kira centroid daripada kanan 1/3. Okay, kena tahu kedudukan daripada mana kamu nak kira centroid. Untuk segitiga lah. Kalau dari kiri 2/3, kalau dari kanan 1/3. Sometimes kita guna 2/3, sometimes kita guna 1/3. Depends kepada kedudukan shape ni macam mana lah. Okay, tak semestinya semua segitiga ni 1/3. Bergantung. Okay. Okay, boleh tanya. Tapi kalau pakai 2/3 ataupun 1/3 tu ada apa sama lain. Okay. Dia bukan kita suka-suka nak pakai 2/3 ke 1/3. Dia mesti kena ikut keadaan kedudukan dia. Kalau centroid tu diminta daripada sini, so kita guna 2/3. Itu jawapan yang betul nanti. Kalau centroid tu diminta daripada sebelah kanan macam ni, kita akan guna 1/3. Okay, sama juga bentuk dia kalau macam ni. Okay, macam ni kan, sini sudut tepat. Dia centroid dia 1/3 tu daripada kiri adalah 1/3. Okay. Okay, ni 1/3. 1/3 sekarang ni dah jadi sebelah kiri. Okay, 2/3 dah jadi sebelah kanan. Okay. Kat sini centroid dia. Okay. Kemudian kalau yang sebelah Y dia, yang sebelah atas Y dia masih sama. 1/3 sebelah bawah, 2/3 sebelah atas. Okay, tapi kita tak guna Y nanti, kita akan guna X saja. Okay, so centroid dia kalau dari kiri sekarang ni dah 1/3, kalau daripada kanan sekarang ni adalah 2/3. Okay, 2/3. Okay, kita tengok yang ni, yang disebabkan bentuk dia macam ni, kita kena tahu area nanti. Okay, area ni BH, kemudian dia kena darab lah dengan apa benda ni, teori dia dulu. Okay, bahagi dengan N tambah 1. Centroid X ni kena kira lah nanti, macam mana, macam ni, kena ikut bentuk. Kena ikut bentuk. Contoh ni nak X ni daripada, contohnya X ni daripada kanan kan. Kalau bentuk dia segitiga, maksudnya 1/3 daripada B lah. Centroid dia 1/3, maksudnya B bahagi 3. B bahagi 3. Kalau bentuk segitiga macam ni, maksudnya kalau daripada kanan ke tempat centroid adalah 2/3. 2/3 daripada jarak dia, jarak keseluruhan. Okay. Ni bentuk-bentuk ni semua akan memainkan peranan. Kalau rectangular, square ataupun bulat ni senang. Dia B
B/2 saja. B/2 saja. Oh, sorry, sekejap. Okey, ni sama tadi, cuma daripada nota daripada slide yang lain. Daripada nota daripada slide lain. Sama, kamu akan dapat tengok sini sama saja. Okey, ni pun sama tadi. Okey, nota 2 universiti yang berbeza lah. So, yang kamu kena hafal, okey, formula ni tadi dan juga formula ni sama. Okey, formula ni sama. Slope 1/EI, integrate function integrate function M tu sebenarnya kamu akan dapat area, so masukkan area dia. Okey. Dia lebih direct lah. Kamu hanya perlu kira dia punya area. Okey. Bila kamu integrate M tu sebenarnya kamu akan dapat area moment kawasan tu. So sebenarnya inilah benda dia bila kamu integrate. Okey. Bila kamu integrate tu kamu akan dapat area M. Okey. Ya, sebab tu dia dah buang integrate tu. Okey. Okay, kemudian deflection E/EI, 1/EI, area M, area moment tadi darab dengan X. Jadi kalau function asal tadi, okay, X/EI, M. M ni tadi adalah bila kamu integrate M ni akan dapat area. Okay. X ni, integrate M akan dapat area darab dengan X. Okay. Integrate M dapat area darab dengan X. Okay. So, hafal dua ni. Okay. Ni lebih senang lah untuk peringkat kamu untuk hafal. Okay. Dua ni kena hafal. Ini satu. Ini dua. Okay. Kena hafal. Okay. Moment area method. Okay. Moment area method semua nanti kamu kena kira area lah. One by one. Contoh. Sini ada area. Kamu kena pecahkan lah. Kena pecahkan. Jadi sekarang ni ada berapa area? 1, 2, 3, 4 area nak kena kira. Dan kena tentukanlah dia punya centroid dia. Okay. Centroid dia. Ini centroid. Bila segitiga, dia 1/3 dan 2/3. 1/3 dan 2/3 tu kat sini. Contoh. Kemudian kalau yang ni, dia curve. Kalau curve ni, bentuk macam segitiga tapi dia curve. Sebenarnya dia 1/4. Okay. 1/4 dia buang kat sini. 1/4 segitiga, 1/3. Okay. Kalau rectangular 1/2. Kalau ni pun rectangular juga 1/2. Okay. Kita tengok contoh yang kedua ni, dia macam curve juga. Okay. Dia macam curve juga. So dia, kalau curve ni macam segitiga tapi curve. Okay. So dia lebih kurang 1/4. Okay. 1/4. Point ni kat situ lah. Okay. Rectangular 1/2. Okay. Ni segitiga. Segitiga 1/3. Okay. Lebih kurang kat situ. Okay. Ni kita tentukan dia punya centroid. Kalau nak kira daripada kanan, maksudnya ini adalah 2/3. Jarak dia 4. 2/3 daripada 4. Kita buat dia satu. Ini adalah 2/3 daripada 4. Berapa distance ni? Berapa distance ni? Kamu kena kira lah. 4 darab 2, 8. 8 bahagi 3. 2.67. Jadi centroid dia adalah 2.67. meter. Itu daripada sini
Kalau dari sini, kalau daripada 2, contoh kita ambil jenak sampai ke 2 saja. Maksudnya kamu kena cut kat sini pun kena cut jadi 2. Okey, kena cut daripada 2 dan dia nak sampai sini saja. So yang bawah ni dah jadi rectangular. Okey, kemudian atas ni ada segitiga sikit 1/3. Dia nak sampai sini saja, dia nak sampai setengah saja. Okey, macam tu. Ini kita ambil daripada ujung. Okey, nanti tak mesti tak sampai ujung, semua soalan pun takkan sampai ujung. Okey, ni contoh kira satu. Kalau yang macam ni banyaklah. Contoh yang mula-mula ni banyak. 1, 2, 3, 4 shape untuk sampai ke ujung. Tapi kalau dia ambil sampai ke tengah saja, sikit je lah bentuk dia. Sampai tengah saja kurang sikit bentuk dia. Okey. Kita akan tengok yang contoh ni ke. Kita akan tengok contoh 8 ke 9 aku 9, tengok contoh 9 Okey. Okay, example 9, moment area method. Determine the slope at point B and C of the beam shown below. Take E equal to 200 gigapascal and I 360 kali 10 kuasa 6 mm kuasa 4. Okay, dia nak daripada point B sampai C. Okay, point B sampai sini berapa jarak dia? Itu first yang kita kena tahu lah. Okay, A ke B 5 meter, jarak penuh adalah 10 meter, jadi 10 tolak 5. So sini juga adalah 5 meter. Okay, sini juga adalah 5 meter. Okay, next kita kena lukis dia punya curvature. Okay, ada load 10 kN. Jadi curvature dia macam mana? Sini adalah fixed end. So curvature dia adalah dia akan turun. Okay, dia akan turun. Okay, macam tu. Ini curvature dia. Okay, next. Okay. Theta B adalah B ke B dari A. Theta C adalah theta C daripada A juga. Jadi semuanya akan dapat. Kita akan kira daripada A. Dua theta kita kena kira. Theta B dan juga theta C. Okay. Theta B ni daripada A. Theta C pun daripada A. Dan kita akan kira antara B ke C lah. B ke C. Okay. Okay, perlu diingat theta tadi apa formula dia? Okay, saya tak nak reverse slide lagi. Apa formula untuk theta tadi? Ada siapa ingat? Tolong. Ingat tak? Apa formula untuk theta tadi? Tak ada yang fokus kan? Tak ada yang fokus. Apa dia theta tadi? Integrate. Ataupun kita boleh keluarkan EI tu awal-awal. 1/EI. Integrate M dx. Ataupun kita guna satu lagi formula tadi yang dah integrate. Bila kita integrate function M, dia akan dapat area. Okay, integrate function M akan dapat area. Okay, darabkan dengan area M. Okay, M. Area M.
Okay, untuk function M dapat M. Area M. Okay. Kita check balik dengan formula-formula tadi. Kita tengok yang formula yang bawah ni lah. Okay. Tengok formula yang bawah ni. Okay. Nanti boleh soalan boleh pakai terus formula. Okay. Slope 1/EI. Okay. Area M. Area M. Okay. Sekarang ni kita nak slope tu daripada mana? Daripada A ke B. So A ke B. Slope ke B Slope ke B. Macam ni. Okay. So area ni kita akan kira daripada A ke B. A sampai B. Okay. A sampai B. Okay. Sama juga dengan C. Okay. So kalau nak kira C, theta C. C ni maksudnya daripada A lah. Daripada A. EI area M. Okay. Dia pakai formula je moment area method ni Jadi kena hafal lah formula ni. Okay. A ke C. Okay. A ke C. Okay. Dua formula ni. Berdapat theta B, theta A. Okay. Apa dia theta B? Theta B area dia adalah 50 kN meter over EI. Daripada mana datang 50 ni? 50 ni adalah area M ni tadi. Okay. Dia tak ada gambar rajah dia kat sini. Sini. Okay. Macam mana nak tahu moment tu adalah 50 area dia? Okay. Kita balik kepada moment. Okay. Moment equal to force darabkan dengan distance. Betul tak? Bila kita ambil sampai ini dia punya reaction kita kena cari dulu Berapa reaction kat sini? Alah, yang merah pula dia. Tukar color sekejap. Kosong. Salah kosong. Ada kena cari reaction Kena cari reaction. Guna chapter 2 dan cari reaction. Cari reaction VA berapa. Bila kita ambil daripada B saja, reaction VA ni nanti kamu kira kamu akan dapat VA ni bersamaan 10 kilo Newton. 10 kilo Newton. Kalau kita ambil A ke B saja, maksudnya dia punya reaction dia adalah 10, distance dia adalah 5. Jadi 10 darab 5. Kamu akan dapat 50 kilonewton meter. Kilonewton 10 kilonewton, distance dia meter, kilonewton meter. Dapat 50 tadi. 50 nampak? Area M adalah 50. Darab dengan 5. Jarak dia sekali lagi kamu darab dengan 5. Darabkan lagi dengan 5. Ini baru dapat moment. Untuk dapatkan area moment, kamu darabkan lagi sekali dengan jarak ni lah. 5. Kalau kita buat dia punya gambar rajah, sebenarnya kena buat gambar rajah. Moment. Ini garisan kosong-kosong. Garisan kosong-kosong. Dan kamu akan dapat
kamu akan dapat gambar rajah moment. Okay. Dia akan naik tau. Okay. Dia akan naik. 10. Dia akan dapat naik. Terus sampai C. Tak ada lah apa-apa kan. Sampai C. Macam tu. Satu. Kemudian akan ada moment. Okay. Akan ada moment. Satu akan dapat segitiga. Kenapa segitiga? Sebab sini adalah force. Okay. Force. BA ni adalah force. Kemudian jarak dia adalah 5. Sorry. Kita tengok pada ni. Kita tengok pada Riche. Ini dah moment, ni dah nilai 50 ni. 50 kali 5 akan dapat nilai kat sini. Sorry Ini dah ter-advance sikit. Kita balik basic sikit lagi. Kita ambil daripada Riche. Riche shear force diagram. Saya tulis dulu. Shear force. Nanti kita akan buat shear force diagram. Shear force diagram nanti kamu akan dapat, ini kosong-kosong shear force diagram untuk kosong-kosong. Ada 10, naik 10. Okay, berapa banyak? 5. Okay, 5. Lepas tu tak ada apa-apa lagi, teruskan lagi. Sampai ujung, sampai C ada 10 pula. Jadi naik 10, tolak 10. Jadi sampai kosong balik. Okay, dekat sini adalah 50. Ini adalah 10. 10. Jarak ni adalah 5. Okay. Jarak ni adalah 5. Okay. Ni dapat shape for diagram. 10. Jarak 5. Kilonewton. 10 darab 5, 50 kilonewton. Ini darabkan dengan 5 meter. 50 darab dengan 5. Okay, kemudian tolak ni. Tolak 100 kilonewton. Tolak 50 kilonewton. Okay. Saya akan tunjukkan diagram ni. Tapi example tak ada diagram. Example tak ada diagram, jadi susah nak tunjuk. Kita tengok example 8 tu ada diagram tak? Example 8. Okay, saya ingat saya tunjuk example 8 sebab example 8 ni ada diagram. Kalau tidak saya nak kena lukis diagram ni, susah. Okay. Kita abaikan dulu yang ni. Saya tak susah saya nak lukis diagram. Baik saya ambil yang dah ada diagram macam example 8 ni. Example 8. Example 8 kita balik semula example 8. Ada beam, ada rasuk, 60 km, ada beban 60 kN. So dekat VA ni nanti kamu kena carilah berapa VA. Kemudian kat sini ada roller, so kena carilah berapa BC. Kena cari BC. Lebih kurang dia punya curvature dia akan turun more on 60 kN tu dia akan lebih sikit. Ini baru dia naik balik. Lebih kurang. Ini lebih kurang lah, curvature ni kita lukis lebih kurang. Cara gambaran dia.
Sama tak macam saya lukis? Okay. Kita kena tahu curvature dia. Okay. Curvature dia macam ni. Gambaran awal lah. Ni kena pandai imagine bentuk curvature. Kemudian kirakan VA menggunakan calculation dalam chapter 2. Dapatlah VA 20 kN. Dapatlah VC 40 kN. VC 40 kN. Okey. Okey, daripada A ke C. Daripada A ke C, kalau kamu tengok kat sini, kamu tengok kat sini, slope dia turun. Slope dia turun. Dan dia naik balik. Naik balik. Okay, turun ni, kita pun buat slope. Okay, sama lah ni. Ni slope garisan ni sama seperti slope tu lah. Okay, cuma dia lukis kat bawah sikit. Dia lukis kat bawah sikit. Ini sama ni. Slope kat sini. Slope kat bawah ni sama, cuma dia lukis bawah sikit. Okay, sama. Okay, sama. Okay, sama. Okay, ke point B. Yang ini ke point C. Okay, ke point C sampai ujung. Ke point C sampai ujung, kamu akan dapat kamu boleh tandalah dia deflection. Deflection dia akan dapat T C daripada A. Okay, T C daripada A. Dapat tulis simbol baru, belum dapat nilai lagi. Okay, ni kamu akan dapat tahu kat mana TCA. TCA kat ujung lah, A daripada C. Terus garis ujung dia. Okay, terus garis sampai ujung. Okay, ini adalah TCA. Okay, TCA nak dapat macam mana? Okay, ini daripada formula lah. Apa formula dia? Okay, apa formula? Contoh TCA, formula dia kita ambil daripada rumus. TCA sama dengan 1/EI area M X tol A. Contoh kat sini C daripada A lah. Kemudian darab dengan centroid X. Okay. Formula ni kita ambil daripada formula tu. So nanti TCA, ingat balik formula tu, kena ingat. Okay, tulis kat sini. TCA 1/EI kamiran. Okay, bukan kamiran, dia terus area. Kalau kamiran tu pakai yang formula mula-mula tadi. Okay, ni area M X bar. Okay, 1/EI. Okay, kemudian darabkan dengan area. Okay, area ni daripada rajah diagram, shear force dan juga bending moment. Area M A ke C. A ke C darabkan dengan centroid X. Okay, nak kira TCA ni guna formula. Okay, TBA pun sama guna formula. TBA ini pun guna formula. Okay, formula dia apa? 1/EI area M A ke B. Okay, A ke B. Darabkan dengan centroid X. Tu TBA. Okay, from the figure YB
sama dengan BB tanda tolak TBA. TBA. Okey. Okay, dekat sini. Okay. Ini dekat tempat B slope ni, slope B ni, slope B daripada A. Okay, slope B daripada A ni ada tempat B lah, tempat B ni ada deflection. Ada deflection daripada asal rasuk. Okay, asal rasuk dari sini. Ada satu jarak. Ada satu jarak yang ditulis sebagai BB tanda. Okay, BB tanda tu tadi kat sini. BB tanda tu kat sini. Okay, BB tanda ni kat sini. Kalau nak dapatkan YB, maksudnya BB tanda ni tolak dengan TBA ni. Barulah kamu akan dapat deflection dekat B. Okay, barulah dapat deflection dekat B. Jadi langkah dia adalah dua benda lah. Dua benda. Pertama, kira jarak ni dulu. Kedua, kirakan jarak TBA. Okay, dah dapat jarak BB tanda. Dah dapat jarak TB daripada A. Tolakkan baru dapat YB. Okay, itu konsep dia. Itu konsep dia. Okay, dapatkan BB tanda. Dapatkan TB daripada A. Dan BB tanda tolak TB daripada A. Okay, barulah dapat YB. Okay, baru dapat YB. Okay, where BB tanda over 3 sama dengan TCA over 9. Okay, BB tanda sama dengan TCA over 3. Okay, macam mana nak dapat BB tanda ni? Okay, jarak TCA, jarak TCA ni, A ke C jarak dia 9 meter. A ke C jarak dia 9 meter. Okay, A ke C jarak dia 9 meter. Okay, 9 meter. 9 meter. Jadi, kita tulis TCA E C daripada A over 9. Okay, jarak dia 9. Sama dengan, kita nak kira ke mana? Kita nak kira ke B. So, jarak BB tanda ni, jarak A ke B ni adalah 3 meter. So, kita tulis siap bawah ni 3 meter. Jarak apa yang kita kira? Jarak yang kita kira adalah BB tanda. BB tanda. BB tanda. Dan kita nak cari BB tanda ni berapa. Jadi 3 ni bahagi pergi sana jadi darab. Jadi saya tulis balik. Saya tulis balik B tanda. Yang ni kita nak cari sama dengan 3 ni bahagi pergi sana jadi darab. Jadi T C over A bahagi 9. Bahagi di sana jadi darab 3. Jadi 3 dengan 9, sini akan tinggal 3. Jadi BB tanda ini adalah TCA bahagi 3. Okay, TCA bahagi 3. So, langkah seterusnya adalah cari TCA. Macam mana nak cari TCA? Gunakan formula ini. Dah dapat. Gunakan formula ini dapat TCA. Nanti dah dapat TCA bahagi 3. Itu adalah nilai BB tanda. Itu adalah nilai BB tanda. So, BB tanda dah dapat. Mana nak cari TBA? Nak cari TBA guna formula ni. Dan dah dapat TBA, BB tanda. So, BB tanda tolak TBA tadi. Barulah kamu dapat nilai deflection.
YB ni. Kat sini. Yang dekat sini. Okay. Formula kena ingat formula. Hafal formula. Okay. Ni semua saya dah tunjuk dah ni. Jadi secara rumus, ini dia punya solution dia lah. Okay. Kena ada TCA, kena ada TBA. So selesaikan TCA, TBA. TCA nanti kamu kena bahagi kepada 3. Okay. Ini dia keluarkan rumus dulu. Okay. Yang ni dikira TBA. Okay. Kira TBA. Kemudian dikira TCA. Okay. Kemudian dikira TCA. Okay. Macam mana dikira TBA? Okay. Yang area M tadi tu kan. Yang kita nak tahu sekarang ni. Area M. Okay. Area M. Kita balik pada soalan. Soalan tu ada kat sini ada 60. Kat sini ada VA. Kat sini ada VC. Ada 3. Ada 3. Ada 3. Jadi kita akan ambil kira 2 sajalah. Sebab yang VC ni berada pada paling kanan. Jadi kita akan ambil VA dan juga 60 kN. Okay, ni dah paling kanan. Satu yang paling kanan. Kita ambil yang paling kiri. Okay. 2 yang paling kiri. 2 yang kiri lah. Yang paling hujung kita tak ambil kira. Yang 40 kN ni dah tak ambil kira. Okay, 20 dengan 60. So dia akan menghasilkan 2. Okay. 2 apa? 2. Ni Ricih punya gambar rajah. Kalau kamu ingat balik. Cuma kali ni diasingkan. Diasingkan. Okay. Gambar rajah Ricih tu diasingkan. Satu persatu. Okay. Yang 20 dia buat satu gambar rajah Ricih. Yang 60 dia buat satu lagi gambar rajah Ricih. Okay. Ini adalah area moment. Moment area method by part. By part. Okay. So, yang 20 tadi. Kita tengok balik soalan. 20 ni. 20. Okay. Kemudian setiap 1 meter dia akan naik 20. Sorry. Okay. Setiap 1 meter dia akan naik 20. Jadi 20 kali 3 dah 60. 20 kali 6 kat sini 120. Okay. Ha, 120. 20 kali 9 180. Okay, ini adalah garisan VA tadi. Garisan VA tadi. Okay, garisan VA. Okay, kita tengok pula garisan yang 60. Dia start kat mana? Dia start dekat somewhere antara B ke C daripada sini. Okay. So nanti 60 darab 1 kat sini 60. 60 darab 2 kat sini akan jadi 120. 60 darab 3 kat ujung C ni akan jadi 180. Okay. Jadi 60 kali 3. Kalau kita tulis straight line terus. Daripada kosong terus ke 180. Yang ni kalau nak 20. 20 darab terus dengan 9. 20 darab 9 180. Kita buat straight line. Daripada kosong ke 180. Daripada kosong ke 180. Yang ni tadi daripada kosong terus ke 180. 60 kali 3. 180. Okay. Kenapa dia straight line sending macam ni? Sebab dia adalah point load. Point load. Okay. Sebab dia adalah point load. Okay. Satu. Kemudian, dia nak daripada T, B daripada A. Dia nak kat sini saja. Okay. Ini saja. Dia nak kat sini saja. T, B daripada A. Apa centroid dia? Centroid dia 1/3 daripada sudut tepat sini. Daripada B. Kita nak ke B, so kita ambil daripada B centroid. So 1/3. Nak ke B, kena ambil centroid daripada B.
Okay, nak ke B kena ambil centroid daripada B. Ini adalah 1/3 darab 3. Okay, 1/3 darab 3. Okay, jarak dia. Okay, jarak ni. Kita nak kira ke arah B, so kita ambil centroid daripada B. Kita tengok bentuk dia segitiga sudut tepat dia pun daripada B. So kita, bila sudut tepat daripada B, dia adalah 1/3. So centroid dia kat sini. 1/3 darab 3. Okay, ini adalah centroid X. Okay, yang ni. Okay, centroid X. Apa dia area? Area adalah luas segitiga ni. Berapa luas segitiga? Macam mana nak kira luas segitiga? Okay, segitiga. Macam mana nak kira segitiga? Luas dia, area dia. Area untuk segitiga adalah 1/2 darab dengan lebar darab tinggi kan. So untuk kira luas segitiga ni 1/2 1/2 darab dengan B. B berapa? B 1/2 darab dengan B. B berapa? B adalah lebar. Berapa lebar? 3. So darab dengan 3. Tinggi dia berapa? Tinggi dia sampai sini lah. 60 kan. So 60. Okay, jadi area untuk kira segitiga, area M tadi, apa dia? Daripada A ke B saja kan. Okay, 1/2 darab 3 darab 60. Okay, ini adalah area. Okay, ingat balik tak formula ni? 1/EI area MAB darab X. Okay, area M A ke B darab X. Ini adalah area A ke B. Ini adalah X bar. Kan? Okay, jadi kita boleh kira TBA. Okay, TBA ni 1/EI area M centroid X. So bila kira-kira dapatlah 90/EI. Okay, 90/EI. Okay, kemudian TCA. TCA pun sama juga. Kali ni benda yang kamu nak kira tu sampai sini. Okay, sampai sini. Okay, sampai sini kamu tengok ada dua segitiga. Kalau kat sini sampai B ni saja. Kalau sampai B sini saja ada satu je bentuk segitiga yang ke bawah. Tapi bila sampai C ada dua segitiga. Segitiga yang sebelah bawah dan juga segitiga sebelah atas. Yang sebelah bawah positif, yang sebelah atas negatif. Okey, sentiasa buat macam tu lah. Okey. Yang bawah positif, yang bawah atas negatif. Okey, kamu pun kira. Okey, kira ada dua kali. Ada dua benda. Area untuk segitiga bawah darabkan dengan centroid segitiga bawah. Area untuk segitiga atas darabkan dengan centroid segitiga atas. Kita nak kira ke C. Maksudnya centroid tu nanti daripada C. Okay, centroid tu nanti daripada C. Centroid daripada C. Okay, so centroid ni jarak dia 1/3 daripada 9. Okay, 3 meter. Okay, 1/3 daripada 3. Sini adalah 1 meter. Okay.
Ini adalah 1 meter. Okay, 1 meter jarak. Okay, 1/3 dari sudut 4 dan kita memang nak kira daripada C. Jadi centroid kira daripada C. Okay, ke C dari centroid dari C. Kena ingat gitu Nak kira ke C, centroid daripada C. Okay, jadi kamu tengok kat sini ada dua benda. Centroid ke 3, centroid ke 1 meter. Ini centroid yang segitiga bawah. Dan ni centroid untuk yang segitiga atas. Okay, 1/3 darab 3 sama dengan 1 lah. 1/3 darab 9 sama dengan 3 meter. Okay, ini centroid dia. Yang ini, depan ni adalah area untuk AC. Yang sebelah ni pula area untuk daripada point ni apa segitiga atas ni. Kalau sini kita tanda D. Maksudnya ni area D ke C. Okay, area D ke C. Ini adalah area D ke C. Okay. Yang ni adalah area A ke C. Ini adalah area A ke C. Okay. Dan kita selesaikan area ke C dalam dengan dia punya centroid. Okay, 3. Kemudian area DC dalam dengan dia punya centroid 1 meter. Okay. Selesaikan dapat dalam sebutan EI 2160 per EI. Okay. Tak selesaikan lagi sebab tak selesai. Ini belum selesai, baru cuma kamu akan dapat TBA dengan TCA baru. Okay. Okay, next adalah macam tadilah. Nak dapatkan BB, macam mana nak dapatkan BB? Okay, macam mana nak dapatkan BB? Okay, BB adalah TCA bahagi 9 sama dengan BB tanda bahagi dengan 3. Okay. Ini kena daripada rajah. Okay. Daripada rajah ini adalah 9 meter. B ke B ni jarak dia 3 meter. Jadi BB per 3 meter. TCA per dengan 9 meter. Selesaikan, tinggalkan BB saja. TCA macam mana? TCA ni ambil lah. Kita dah kira ni. Ambil TCA. TCA bagi 9 darab 3. Kamu akan dapat BB. Okay. Kamu akan dapat BB. Sorry. Akan silap di kiraan dia ni. Saya rasa silap ni. Ini sepatutnya darab 3 darab 3. Saya tak perasan. Saya ambil je nota daripada ini, daripada UTM. Okay. Tapi saya tak pasti calculation betul ke tidak. Masih salah juga lah. Okay, sepatutnya BB darab 3. Bukan bahagi 3. Okay. Darab 3 lah. Lebih kepada apa yang kita dah buat. Okay, secara teori dia tu. Okay, tengok kat sini. Oh betul. TCA over 3. Pasal apa? TCA tadi dia dah bahagi 9. Okay. Nilai TCA tu dah bahagi 9. Okay, nilai ni dah bagi 9. Jadi bila dah bagi 9, betul lah 3/9. Okay, belum bagi 9. Okay, 3/9. Okay, 2160. Okay, ni adalah TCA. TCA tu perlu bahagi 9. Okay, tengok sini tengok balik kat sini.
Okay, kita dah buat macam ni, so kita kena titik A bahagi 3 lah. Kena ambil ni. BB tanda adalah TCA bahagi 3. So masuk balik, BB tanda adalah TCA bahagi 3. Ni TCA bahagi 3, bahagi 3 kat sini. So 720 bahagi 2160 bahagi 3 dapatlah 720 over EI. Okay, ni betul. Okay, ni betul. Okay. Kemudian nak dapatkan YB tadi. Nak dapatkan YB. Okay, nak dapatkan YB adalah BB tanda tolak TBA. TBA adalah 90. Okay. Jadi BB tanda 720 tolak 90. Jadi EI sama constant, jadi boleh tolak terus. 720 tolak 90, 630. Okay, 630 ke bawah. Okay, ke bawah. 630. So deflection pada point B adalah 630. Okay, ini 630 over EI. Okay. Okay, kalau diberikan nilai EI, masukkan nilai EI. Contohnya nilai EI diberikan 30,000. So masukkan EI ni 30,000. Jadi 630 bahagi dengan 30,000 kilonewton per meter kuasa 2, kamu akan dapatlah dalam meter. Kemudian kamu convert kepada milimeter, dia akan dapat 21 lah. Dan kalau kamu kira dengan meter, kamu akan dapat 0.021 meter. Okay. Bila convert kepada milimeter, dapatlah 21 milimeter. Okay. Ini dah siap convert. Jawapan asal dia dalam meter. Kemudian dia dah siap convert kepada milimeter. Okay. Okay. Itu baru deflection. Okay. Itu baru deflection. Yang kedua adalah dia punya slope. Okay. Ini baru deflection. Ini baru kira deflection. Okay. Okay, sekarang kita nak kira slope. Slope. Okay, kita back kepada soalan. Ini rajah ni. Back kepada soalan. Okay. Slope pada point A. Ini adalah slope pada point A. Okay. Slope dia turun straight. So, ini akan turun straight balik. Sama macam tadi. Macam kita buat tadi. Garisan dia. Turun straight. Okay. Ini ada sudut lah. Okay. Sudut A. Ada tulis kat sini dah. Okay. Sudut A. Ini adalah sudut A. Okay. Sudut A. Kemudian, satu lagi adalah sudut pada point B. Okay, kat sini, kita buat satu lagi garisan tangent pada point B. Ini saya tunjukkan kat sini. Ini adalah garisan pada point B. Okay. Ini adalah garisan pada point B. Okay, ada sudut juga. So, sudut dia adalah sudut B lah. Ini adalah sudut B. Okay, ini sudut B. Okay, tunjukkan kat sini ya. Sudut B. Okay. So, ada dua different antara sudut A dengan sudut B. So, ada different sudut. Yang itu kita namakan sudut AB. Sudut AB maksudnya different lah antara A ke B tadi. Okay. Ini. Dah gariskan sudut A, dah gariskan sudut B, ada different sudut. Different sudut tu kita namakan sudut AB. Okay. Sudut A kita namakan slope A. Sudut B kita namakan theta B. Okay. Ini ada sudut, dekat point B pun ada sudut. Okay. Jadi keadaan ini, keadaan yang kita lukis sekarang ni. Okay. Okay. Inilah keadaannya. Maksudnya sudut A ni adalah sudut B campur dengan sudut AB. Okay. Sudut A ni adalah sudut AB campur sudut B. Okay. Ataupun tadi dia sama je kalau kamu tulis sudut AB sama dengan sudut A tolak
sudut B. Okey. Okey, macam tu. Ataupun sudut B sama dengan sudut A tolak sudut AB. Sama keadaan. Yang penting kita tahu ni, sudut A adalah besar, sudut AB dan sudut B ni berada dalam sudut A. Okey, dua-dua ni kalau kamu campur, dia sama dengan sudut A. Jadi kalau secara mudahnya, sudut A adalah hasil campur sudut AB dan juga sudut B. Seperti yang ditunjukkan dalam slide ni. Secara mudah yang inilah sebenarnya. Sudut A ni, ini. Ini kena faham. Keadaan ni kena faham. Sebelum kita dapat gunakan rumus, kita kena tahu curvature, kita kena tahu slope A, kita kena tahu slope B. Kemudian antara sudut A dan sudut B ada difference. Difference tu adalah sudut AB. Dan baru kita keluarkan sudut A ni adalah di dalam dia ada sudut AB dan di dalam dia juga ada sudut B. Dan lepas tu baru kita buat formula. Formula yang kita nak cari adalah sudut A. Sudut A, nak cari sudut A. Nak cari sudut A. A ni ke mana? A ni dia pergi ke C. Adalah tangent A. Tangent A. Tangent A TCA over 9. TCA tadi kita dah kira. TCA tadi kita dah kira. Kita nak masukkan semula. Tangent A TCA over 9. Ataupun TCA ni kita masukkan. TCA ni. Ini TCA. 2160 bahagi dengan EI. Masukkan 260 bahagi dengan EI. Per 9. Ini pun formula. Ini pun formula ni. Ni pun nak kena hafal lagi. Bagi 9. 2160 bagi 9 EI. Tu dia kira. Kamu kira. Kira. Ni boleh dapat lah nilai nanti. Bagi dengan 9. Kemudian nak kena kira pula sudut AB. Macam mana nak kira sudut AB? Sudut AB kena guna formula yang kamu dah hafal tu, area AB tu. Area AB ni ada apa? Area AB ni yang ni lah tadi. Yang tadi. 1/2 darab 3 darab dengan 60. Tapi kali ni tak darab dengan centroid. Tak darab dengan centroid. Sebab ini nak kira sudut slope. Nak kira slope. So tak darab dengan centroid. Ni area AB. 1/2 darab 3 darab 60. 1/2 darab 3 darab 60. 1/2 darab 3 darab 60. Over EI. So kira dapatlah 90 over EI. Dapatlah sudut untuk AB. Kemudian dah dapat sudut untuk A. Dah dapat sudut A, dah dapat sudut AB. Bolehlah kita kira sudut B. Bolehlah kita kira sudut B. Macam mana nak kira sudut B? Kita ubahlah daripada sini. Kita jadikan B saja. So theta B bersamaan dengan berapa? Kita restructure balik. Theta B bersamaan dengan theta A. Ada siapa boleh tolong saya? Theta B. Nak dapatkan theta B. Kita nak dapatkan theta B. So bermaksud theta B sama dengan theta A tolak apa ni? Tolak theta AB. Kan? Betul. Jadi kita dah ada theta A. Theta A, nanti dapat jawapan kat sini, masukkan kat sini. Dah dapat jawapan kat sini, masukkan kat sini. Lepas tu dah dapat theta AB. Theta AB dah dapat, ini. Masukkan. Theta A ada, theta AB ada, tolak. Theta A tolak theta AB. Seperti yang dibuat ni kan. Theta A tolak theta AB. Dapatlah theta B 150 over EI.
So kita dah dapat YB dan juga theta B. Okay. Theta B dan juga YB dan juga theta B. Okay. Cuma theta untuk chapter ni memang akan dapat dalam radian lah. Kalau dapat degree kena tolak, kena darab. Kena bahagi apa tu dengan pi tu Untuk theta dapat dalam radian. Okay. Untuk reflection akan dapat dalam meter. Meter tu kena tukar dalam mm lah, lebih nampak berapa mm. Kalau kamu tak tukar, kamu buat dalam meter pun diterima. Jawapan kamu diterima. Ini soalan ni dah selesai ni. Dah dapat deflection, dah dapat slope menggunakan kaedah moment area method. Ini pun sama. Ini pun sama. Cuma kena buat receh dia, nanti kena dapatkan center. Macam yang buat tadi. Benda ni kena buat. Ni yang saya cakap diagram tak ada tadi. Soalan tu tak ada diagram. Soalan 9 ni tak ada diagram. Nak kena lukis diagram dulu. Nak kena lukis diagram dulu. Kena lukis diagram dulu rasa. Lukis diagram scaffold. Sebab lukis scaffold diagram ni untuk dapatkan area dia. Untuk dapatkan area dia. Ini pun ada satu lagi moment kat sini. Ada moment. Ada moment A. Ini sebenarnya ada yang moment A lah ni. Moment A. Ini 50 kali dengan 5 ni ada moment A. Ini area dia. Ini kena lukis. Ini baru lukis SFD untuk VA. Kemudian kamu kena lukis SFD untuk moment A pula. Moment A. Barulah boleh buat. Moment tu nanti dia akan dapat. Dalam curve. Dia akan dapat dalam curve. Jadi bila dapat dalam curve tu, dia punya calculation dia, centroid dia nanti 1/4 daripada jarak dia. Kalau dia nak ke B saja, maksudnya kena ambil dekat B kat sini lah. 1/4 dari sini, dia nak ke B. 1/4 jarak dia daripada 5 meter, 1/4 daripada 5 meter. Tapi ni kira theta memang dia tak masukkan lagi lah. 1/4 dalam 5 meter. Maaf lah saya terpaksa guna yang example lain sebab kalau tidak nanti nak lukis benda ni ambil masa. Tapi calculation dia sama lah. Theta guna formula sama. Ini untuk theta. Kemudian untuk deflection T, diletakkan T, kamu kena darabkan dengan centroid. Centroid tu daripada centroid tu akan dikira daripada mana. Kalau kita nak A ke C, maksudnya centroid tu daripada C. Contohnya dia nak A ke B. So centroid tu daripada B patah balik ke belakang. A ke B. So centroid tu daripada B patah balik ke belakang. Centroid tu kat mana? So daripada B tu patah balik. Bukan daripada A. Daripada kat mana kita berhenti. Kat sini kita berhenti. So centroid tu patah balik ke belakang. Jarak dia. Saya tak kena Kita tengok contoh ni sekejap. Ada lagi masa kan. Baru 9.20. Contoh ni tak lama. Ini dia tak ada point load. Dia tak ada UDL. Dia
point, dia ada sorry, 10. Okay, dia ada moment. Okay, ada moment satu kat sini 5 km per meter. Kemudian ada speed. So kamu kena kira nanti VA berapa. Kena kira VA berapa. Kena kira VB berapa. Okay, VB ni mungkin kita tak gunakan, tapi kita kena kira juga. Okay, bila kita ambil daripada kiri ke kanan, so bila dia duduk kanan sekali, kita tak ambil kira lah dia. Kita akan ambil kira sampai sini saja. So yang benda sebelah sini adalah VA nanti dapat berapa dan juga 5 kN. Okay. E diberi 200, I diberi ini maksudnya kali 10 kuasa 6. E6 tu maksudnya kali 10 kuasa 6. Okay, bila kita lukis, VA ni adalah value nanti. Okay. VA ni ada value. Okay, ada value. Value tu berapa? Okay, katakan 5. So dia akan naik 5. Okay. Over EI. Ini adalah gambar rajah dia lah. Gambar rajah moment. Gambar rajah moment. Dia dah buat gambar rajah moment. So dia ambil terus daripada moment ni lah. Okay, dia terus ambil daripada moment. 5 over EI. Kita tengok soalan pun 5 over EI. 5. Okay, 5. Ada 5 Newton over EI. Okay. Ini gambar rajah dia. Ini adalah dia punya curvature dia. Ini adalah dia punya curvature dia. Okay. Soalan ni dia ambil daripada belakang. Dia ambil daripada B. Okay, sama aja. Okay, dia nak ke mana? Reflection at point C. Okay. Dia nak deflection at point C. Bezanya soalan tadi, dia ambil daripada left ke right. Okay. Kali ini dia ambil daripada right ke left. So, right. Macam ni. Macam ni. Okay. Macam ni. Sebab tu kita tengok VB. VB tu dia ada. Kita tengok sini. 5 tu kali dengan VB nanti akan dapat 5 km per meter kali 6 daripada kanan. Dia ambil daripada kanan lah. Senang nak cakap. Okay, panjang. Okay, daripada kanan dia lukis. Dia lukis naik ke atas. Okay, naik ke atas. Dari belakang naik ke atas. Okay, ini pun sama. Dia lukis daripada B ke A. So curvature dia lukis daripada belakang. Okay. Depan. Okay, jadi kita nak lukis TAB pun daripada belakang juga. Daripada B juga. Okay. Kita nak lukis dia punya tangent dia. Tangent to B. Tangent to B pun daripada B juga. Okay, semua dia ambil daripada kanan. So tulis, buatkan garisan tangent dia. Okay, seperti yang dibuat dalam soal example ni. So ini adalah sampai titik A ni adalah TAB. TAB macam nak dapat? TAB kena guna formula lah. Okay, so, formula 1 over EI. Okay. Depan ni sama je. Area B ke A. Kali ni B ke A. Sebab dia ambil daripada belakang. Kena ingat tu. Area kali ni adalah B ke A. Bukan daripada A ke B lagi. Okay, disebabkan dia kira T, darabkan dengan X. Okay, sebab dia kira daripada belakang ke kiri, so kita ambil balik daripada kiri ke kanan untuk dia punya centroid. Sebabkan dia segi bentuk dia segitiga, dia adalah 1/3. 1/3 darab 9 berapa? Ni akan dapat dia punya centroid. Okey. Faham tak? Okey. Akan dapat
dia centroid ni? Sebab dia ambil dari belakang. Okay. Okay, lepas tu dia nak ke point C. Dia nak ke point C. Dia nak ke point C. Point C tu kat sini. Okay, point C tu kat sini. Okay. Kalau T A daripada B, jarak dia berapa? Seorang tolong jarak dia berapa? Ke A daripada B, jarak dia berapa? Dah hilang dah semua. 6. Okay. Okay. Kalau ke point C saja, A ke point C berapa? 3. Okay, ni saya tanda sebagai saya tanda sebagai ni lah. Tadi dia dalam soalan tadi ditanda. Ni saya letak sebagai ataupun kita nak buat C tanda juga. Kita nak buat C tanda sebab ni dalam soalan dah tulis lah. Dalam example ni tulis. Kalau soalan tadi, contoh tadi C tanda lah. Okay. Sebab soalan tadi dia pakai B tanda. Okay, kita pakai macam ni. Berapa jarak dia? 3 lah. Okay. Kalau kita nak benda ni saja, maksudnya kalau kita nak deflection dia saja, kita punya apa ni, deflection tanda ni, maksudnya 3 ni bahagi di sana jadi darab. Jadi T A over B bahagi 6 darab 3. Okay, sama dengan E A over B bagi 2 lah. Okay, untuk dapatkan ini. Okay, untuk dapatkan ini. Okay, ini TAB per 6. Okay, seperti yang saya buat ni. Sama. Okay, sama ini. Kemudian ni. Okay, kemudian nak dapatkan dekat C sahaja. Nak dapatkan dekat C sahaja. C kat mana? Kita nak deflection kan. So inilah nilai sebenar yang kita nak cari. Deflection dekat point C. Okay, kalau nak dapatkan C sahaja, maksudnya ini tadi kan, ini kita kena kira. Okay, TCB ni kita kena kira daripada formula TAB. TCB saya tulis kat sini. Okay, TCB sama dengan okay, ada siapa boleh keluarkan formula ni? Okay. Tak ada. Ada siapa boleh keluarkan formula ni? Apa kat sini? Area B ke C. Okay. B ke C. Sebab kita nak kira T, deflection kena darab dengan X bar. X bar ambil daripada B, maksudnya X bar B ke C. So B ke C, so dia punya B ke C. So dia punya centroid ambil daripada C. Okay, B ke C ambil daripada C. Ke tu yang kita ambil ke C, so centroid daripada C. C patah balik. Okay, dia start daripada sini, so ke C kat sini, so patah balik dia. Daripada C patah balik, centroid dia 1/3 juga sebab bentuk dia segitiga. So 1/3 daripada 3. Okay, ini centroid X ni. Okay, centroid X ini centroid X apa ni? B ke A. Centroid X untuk B ke A.
Dipatah balik. Ini central X untuk X untuk C ke B. Sorry. B ke C. Dia faham. Okay, central untuk B ke C. Okay, patah balik. Double C patah balik. Tapi centroid dia adalah C ke B. Centroid BC adalah centroid yang kita patah balik dan sampai C patah balik. Jadi centroid dia kat sini kalau kita kira 1/3 darab 3 lah. Kalau centroid B ke A ni adalah jumlah dia 6, 6 bahagi 3, 2. Okay, 2. Centroid dia adalah 2. Ini centroid dia adalah 2. Okay, ini centroid dia adalah yang ini. Okay, centroid ini adalah ini. Okay, area ini. Ini area yang sebelah sini. Untuk area BA, dia semua sekali. Daripada sini, termasuk yang area BC ni, sambung lagi. Semua sekali. Okay. Kalau yang BA ni, semua sekali. Okay, kita kira dia. Barulah dapat TCB, TAB tadi dah dapat, TCB pun dah dapat. Untuk kira deflection, pada point C, okay, kita dah ada ini. Okay. Deflection tanda ni. Deflection tanda ni adalah ini nilai dia nanti. Okay. Kemudian kita ada TCB yang kita boleh kira daripada 1/EI area MBC darab dengan moment X. Kalau kita nak deflection pada point C saja, so kalau kita tengok kat sini, sini adalah deflection C. Okay. Kalau kita nak bahagian ni saja, maksudnya deflection C ni tadi, ni jarak dia, deflection C ni tadi, kamu kena tolak lah jarak TCB. Jarak TCB. Tolak jarak ni, so kamu akan dapatlah C ni tadi. Secara mudahnya, kalau kita tulis balik, C, deflection C adalah ini, tanda tolak TCB. Okay. T, C, B. Okay. Betul. So, kalau kita gantikan deflection tanda ni, deflection C sama dengan deflection tanda ni kita masukkan T/AB. Okay. T A per B per 2. Okay, ini adalah ini tadi. Tolak TCB. Okay. Okay. So, sekarang TAB boleh kira, TCB boleh kira. TAB nanti kamu bahagikan kepada 2. Kamu akan dapatlah dia punya reflection. Okay. Ni boleh kira. Dia boleh kira. Guna formula ni, guna formula ni. Okay. Bolehlah kira deflection point C. Okay. Ni yang ditunjukkan lah. Seperti yang saya buat ni. Okay, sama. Okay. Iaitu deflection. Okay. Boleh tunjukkan lah. Macam mana kira tadi. TAB. Dia masukkan nilai moment area. Ini calculation dia. Ini dalam sebutan area MBA dia. Calculation dia nanti kamu tengok kat sini lah. Okay. Macam mana dia kira. Okay. Dapatlah TAB. Okay. Kemudian TCB masukkan tadi moment area M AC BC. Kemudian dia punya centroid. Okay, masukkan value.
Okay, masukkan value, dapatlah TCB. Kemudian dah dapat ni, masukkan semua dalam formula. Formula apa? Formula ni lah. Masukkan semua dalam formula ni. Masukkan semua dalam formula ni. Untuk kira. Masukkan TAB tadi, masukkan TCB tadi. Kirakan dapatlah deflection pada point C. So deflection nanti akan dapat dalam meter 0.0141. Jadi bila kita tukar kepada milimeter, 14.1 milimeter. 14.1 milimeter. Okay. Yang lain sama sebab penggunaan dia adalah menggunakan formula. Menggunakan formula. Kita tahu guna formula. Area sampai mana yang dia nak dekat point C contoh, kena buat satu TCB, kena buat satu lagi yang penuh punya TAB. Yang penuh kena buat, dekat point mana kamu nak kira, tu pun kena buat dia punya nilai T dia. Sama juga dengan slope. Slope pun macam tu juga. Kena buat penuh dan juga kena buat satu pada point yang kita nak kira deflection dan juga slope. Okay. Formula dia sama je, cuma sampai mana dia nak kira slope ataupun deflection. Kamu kena ingat, untuk kira slope adalah 1/EI darab dengan area. Contoh kalau nak kira slope pada AB, tu area AB saja. Untuk kira T pula, deflection, kena darab pula dengan centroid. Itu baru darab dengan centroid. Dah habis.